Assalamualaikum semua. Kembali ke kelas Bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Suhaila. Kita masih lagi dalam tema Istimewa Keluargaku dengan tajuk Hebatnya Adikku. Standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu menulis teks prosa dan puisi secara mekanis dengan betul dan kemas. Apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat menulis catatan dan pantun dengan betul dan kemas. Baiklah murid-murid, sila lihat dua gambar di bawah ini. Apakah yang murid-murid perhatikan? Terdapat sekumpulan kanak-kanak sedang menyertai pertandingan melukis dan mewarna. Tentu ada antara kalangan murid-murid yang pernah menyertai pertandingan melukis dan juga mewarna. Adakah murid-murid berasa seronok apabila menyertai pertandingan tersebut? Cikgu pasti murid-murid merasa seronok apabila menyertai pertandingan tersebut. Baiklah murid-murid, sila buka buku teks Bahasa Melayu tahun 6, muka surat 4. Pada halaman tersebut, murid akan perhatikan terdapat teks, puisi dan juga gambar. Pada teks tersebut, terdapat hari, tarikh dan masa. Cikgu pasti murid-murid tahu apakah jenis karangan yang diberikan pada halaman tersebut. Jenis karangan tersebut dipanggil sebagai karangan catatan atau juga dikenali sebagai diary. Pernahkah murid-murid mencatat peristiwa harian murid-murid? Pada masa dahulu, ramai orang pernah mencatat peristiwa dalam hidupnya di dalam buku diary ataupun dikenali sebagai buku catatan. Sehingga kini, anak cucu ataupun pewaris boleh membaca diary moyangnya sekiranya diary tersebut tidak hilang. Baiklah, cikgu teruskan penerangan tentang apakah yang dikatakan karangan catatan ataupun diary. Karangan catatan ataupun diary merupakan karangan yang mencatatkan kegiatan harian atau peristiwa yang berlaku. Karangan catatan ataupun diary terdiri daripada karangan jenis berformat. Ia mempunyai hari, tarikh dan juga masa. Karangan catatan terdiri daripada dua jenis, iaitu catatan sehari dan juga catatan beberapa hari. Apakah yang dikatakan sebagai catatan sehari? Catatan sehari biasanya disertakan hari, hari bulan dan tahun. Kemudian diikuti waktu berlakunya kejadian tersebut ataupun peristiwa yang berlaku pada hari itu. Manakala catatan beberapa hari pula ialah karangan yang perlu disertakan dengan hari, hari bulan dan juga tahun. Waktu hanya disertakan jika perlu. Dalam karangan catatan, peristiwa yang dicatat mestilah penting dan berkaitan dengan tajuk. Urutan peristiwa ataupun kejadian dapat menimbulkan daya tarikan untuk mengetahui peristiwa selanjutnya. Ini lebih kepada penceritaan. Cara persembahan tidak berbeza dengan karangan cerita, cuma dibezakan oleh format seperti mana yang telah cikgu terangkan sebelum ni. Biasanya karangan cerita
tiada format, tetapi karangan catatan mempunyai format iaitu hari, tarikh dan juga masa. Dalam karangan catatan, mestilah perlu ada pendahuluan, idea dan juga penutup. Baiklah murid-murid, selepas ini apakah aktiviti yang perlu dilakukan oleh murid-murid? Aktiviti yang pertama ialah murid-murid perlu membaca catatan pada buku teks muka surat 4, iaitu tajuk catatan tersebut ialah Istimewa Adikku. Dan seterusnya, murid-murid perlu menyalin semula karangan catatan tersebut di dalam buku penulisan mengikut format yang betul dengan tulisan yang kemas. Ini merupakan contoh penulisan format karangan catatan yang telah Cikgu salin semula daripada buku teks muka surat 4 sebagai panduan untuk murid-murid menulis karangan tersebut mengikut format yang betul dengan tulisan yang kemas. Baiklah murid-murid, sebelum menulis karangan format catatan, tulis dahulu tarikh dan juga SP. SP iaitu Standard Pembelajaran 3.2.6. Sebelum itu, tuliskan dulu tajuk iaitu Hebatnya Adikku, tetapi ini bukannya termasuk dalam format penulisan karangan catatan. Bagi format karangan catatan, formatnya adalah di bahagian ini, iaitu bermula dengan hari, kemudiannya tarikh dan di bawahnya ialah masa. Cuba lihat di bahagian tepi terdapat garis dipanggil dinding buku penulisan. Mulakan dengan di tepi dinding supaya karangan murid lebih kemas, lebih teratur. Selepas menulis masa, barulah di bawah garisan masa, barulah murid tuliskan karangan. Karangan yang pertama ialah pendahuluan. Baiklah, cikgu akan bacakan. Selasa 9 Februari 2021, 8 pagi, para peserta pertandingan melukis termasuk adikku Irfan sudah bersedia. Pertandingan melukis akan dimulakan pada bila-bila masa sahaja. Semua peserta termasuk Irfan berkumpul di dalam dewan sekolah. Peralatan melukis seperti pensel, krayon dan kertas lukisan sudah tersedia di depan mata. Untuk perenggan yang kedua pula, selangkan satu baris daripada perenggan yang pertama tadi. Cikgu mahu penulisan lebih kemas dan teratur untuk setiap perenggan. Seperti biasa, tuliskan masa iaitu 8.15 pagi. Kemudiannya di bawah garisan tuliskan karangan perenggan yang kedua. Baiklah, cikgu bacakan. 8.15 pagi, semua peserta mula melukis. Tema pertandingan melukis itu ialah keluarga yang bahagia. Irfan melukis gambar keluarga kami yang sedang berkelah. Selangkan lagi satu baris untuk mulakan perenggan yang ketiga. Tuliskan masa 10.30 pagi. Di bawahnya tuliskan karangan perenggan yang ketiga. Keputusan pertandingan diumumkan. Irfan telah berjaya mendapat tempat pertama. Lukisannya yang cantik dan kreatif telah menarik perhatian para juri. Kami sekeluarga berasa amat bangga hingga menitiskan air mata kegembiraan.
Bagi aktiviti yang kedua pula, murid perlu membacakan pantun pada buku teks muka surat 4. Kemudiannya, murid menyalin semula pantun tersebut di dalam buku penulisan mengikut format yang betul dengan tulisan yang kemas. Terdapat 3 rangkap pantun pada halaman tersebut. Di sini, cikgu telah salinkan semula pantun tersebut pada buku penulisan yang sama. Baiklah, cikgu akan bacakan 3 rangkap pantun yang telah disalin dengan bahasa dan intonasi yang sesuai. Riuh rendah suasana di kota, Kota Melaka indah tergambar. Bersedia sudah para peserta, semangat mereka berkobar-kobar. Paku pakis pucuknya lentik, pokok pegaga ditimpa dahan. Irfan melukis sungguhlah cantik, gambar keluarga menjadi pilihan. Sampan dialih mudik ke Muara, mudik ke Muara muatannya pari. Irfan dipilih menjadi juara, kami gembira tidak terperi. Bagaimana murid-murid? Adakah kamu bersedia untuk aktiviti yang kedua, iaitu membacakan pantun tersebut dengan bahasa dan intonasi yang sesuai, kemudiannya salinkan semula pantun tersebut di dalam buku penulisan yang sama dengan betul dan tulisan yang kemas. Setakat ini penyampaian cikgu bagi standard pembelajaran 3.2.6 iaitu kemahiran menulis. Apa yang penting daripada hasil pembelajaran ini, murid dapat menulis teks prosa dan puisi dengan betul serta kemas. Berjumpa kita di kelas yang akan datang. Terima kasih semua.